Dan satu saya suka ingatkan ibu ayah. Bila anak pergi camp, ramai anak-anak rosak bermula daripada camp. Ini tak, nampak je camp ni boleh bina jati diri, camp ini boleh ni sekian. Cukuplah sekali pengalaman salah kamilah seorang ibu dan ayah. Sebab tengok dari segi matlamat, program atau cara, nampak okey. Lepas tu si anak ni pujuk-pujuk nak. Kita buat dah perjanjian, okey perubahan perlu dibuat sebab camp tu agak mahal. Dia nak juga sebab kawan semua pergi apa. Saya dah buat keputusan tak boleh. Sebab mak, Umi tak tahu apa yang berlaku dekat camp, dalam hutan dan sebagainya. Anak kita, tanggungjawab kita. Bukan kita kata, alah cikgu dia jagalah, ustaz dia jagalah tu nanti. Tapi rupanya anak saya menangis, tak nak balik tengah-tengah camp. Sebab ada aktiviti yang bercampur, masuk lumpur. Walaupun dia jaga diri dia, tapi depan mata dia laki perempuan tarik tangan dan sebagainya. Ada aktiviti sukan apa yang saya tahu, saya tak nak sebutlah bukit mana. Tapi jungle trekking hari ni. Banyak mana jungle trekking, ibu ayah ni dengar. Mak nak pergi jungle trekking. Betul, bukan jungle trekking. Hiking. Mak ayah, sebab itu nampak aktiviti sehat. Pergilah mak nak pergi hiking ni dengan kawan-kawan perempuan belaka. Memanglah perempuan belaka, yang tu grup lelaki belaka. Dan banyak mana penguasa orang buat sekian-sekian, jumpa macam-macam. Kalau sebut benda kondom dan sebagainya atas hutan tu. Banyak penzinaan berlaku dalam hutan tu. Pergi dengan pasangan masing-masing. Banyak sangat. Rosak sebab hiking. Ingat hutan tu bila grup tu masuk, grup lain tak ada ke? Campur. Bila dah hiking semua, solat tak solat, pegang tak pegang. Tapi pernah satu ketika buat apa? Buat hiking yang catat book of record. Pernah berlaku tahun lepas ke tahun sebelum tu, memang saya tahu. Sebab elan tu dikeluarkan. Yang mana buat hiking terpanjang nak buat catat rekod ni. Yang mana akan pegang tangan daripada bawah bukit sampai ke atas. Dan bila saya tanya orang yang pergi, dia akan saling pegang tangan, tak kira lelaki perempuan. Ini adalah di kalangan orang Islam. Bukannya non-Muslim yang ikut hiking tu. Maksudnya dia pegang-pegang, sambung. Lepas tu bolehlah catat book of record. Tapi yang ikut adalah remaja Islam, perempuan dan lelaki. Seronoklah. Na'udzubillah min zalik. Atas dasar sport perasan atau tidak. Semangat rumah sukan ke, semangat itu ke, semangat ini ke, jati diri anak orang Islam sudah hilang. Soalnya kalau tak ikut perkembangan, kita ketinggalan. Ibu-ibu, ini zaman akhir zaman. Kita sudah pun di ambang kiamat. Betul-betul ambang kiamat. Kalau ibu ayah yang faham, yang sedar hakikat ini, memang akan beri tumpuan fokus kepada apa? Kecintaan kepada Al-Quran. Minta doa dengan Allah. Walaupun doa itu biasa dibaca setelah solat kan. Tapi bukan setelah solat, setelah baca Al-Quran. Baca doa tu. Allahumma arhamna bil Quran. Okey, cuba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan maksud doa tu, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana, macam mana sambungan dia? Allahumma arhamna bil Quran. Lagi? Waj'alhu lana imaman, dan jadikan di kalangan kami imam, petunjuk. Lagi? Wa nuran, cahaya. Maksudnya Al-Quran itu jadi imam kita, jadi cahaya. Wa nuran, wa hudan wa rahmah, dan menjadi petunjuk dan juga rahmatmu ke atas kami. Lagi kita minta apa lagi? Allahumma zakirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkan kami bila kami lupa. Lagi? Wa 'allimna mimma jahilna. Berilah kami pengetahuan tentang apa yang kami jahil.
Dia kalau lagu ingat kan? Allahumma warzuqna tilawatahu. Dan rizkikan kami untuk membacanya. Ana al-laili, malam dan juga siang. Ana al-laili, siang dan malam. Wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dan jadikan Al-Quran itu hujah kami, wahai Tuhan sekalian alam. Allahu akbar. Masuk kereta, baca, ulang-ulang zikir tu. Minta dengan Allah rizki kita sebuah keluarga sentiasa dirizkikan oleh Allah. Boleh baca Quran siang dan malam. Al-Quran jadi petunjuk. Dan Nabi memang sebutkan, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima. Selagi mana kamu berpegang teguh dengannya, lam tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Allahu akbar, subhanallah. Mudah-mudahan doa itu Allah makbulkan, lalu kita dipilih menjadi keluarga ahli Al-Quran, insya-Allah. Fokus, tumpu, usaha, ikhtiar. Itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah, iaitu untuk menjadi hamba-Nya. Dan tujuan Allah ciptakan kita untuk dipanggil masuk ke dalam syurganya, bukan dicampakkan ke nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, dah pukul 11 lebih. Semua dah resah gelisah. Tapi ada lagi S yang tak habis, betul tak? S dah berapa tu S? Ha? Baru 3. Yang pertama saya sebut apa tadi? Seks. Kemudian sport, screen, sport. Kemudian seterusnya, kesimpulan lah pula yang ni. Minta maaf. Song, lagu. Melalui lagu dia merosakkan umat Islam. Okey, saya tak jumpa S satu lagi yang terakhir. Tak apalah, kira 4 tu lah ya, S, 4S. Dan untuk membaikinya juga kita dah sebut tentang Al-Quran, tentang salat, tentang bab bersuci dan sebagainya. InsyaAllah ni penutup betul-betul dah. Pegang tangan orang sebelah kiri kanan boleh? Pegang tangan orang kiri dan kanan. Satu zikir yang saya ulang-ulang sejak akhir ni. Okey, pegang ya. Sambil pegang tu dengar saya nak baca 2 hadis Nabi SAW. Tapi sebab tak sempat, masa dah suntuk, saya akan bacakan terjemahan. Hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, yang bermaksud, setelah kaum mukminin selamat daripada neraka, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, setiap orang daripada mereka meminta kepada Allah dengan merayu-rayu agar dikeluarkan rakan-rakan mereka dari neraka. Mereka berkata, ya Allah, mereka dahulu pernah berpuasa, solat dan menunaikan haji bersama kami. Lalu dikatakan kepada mereka, Allah berfirman kepada mereka, iaitu ahli syurga, yang mana melihat di kalangan ahli neraka itu ada rakan-rakan, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Lalu mereka merayu minta dengan Allah, lalu Allah berfirman kepadanya, keluarkanlah orang yang kamu kenal dari neraka itu. Allahu akbar. Ini sandaran yang kita sebut sahabat, kawan boleh tarik menarik. Yang kita pegang tangan kiri kanan ini, mudah-mudahan tangan yang bertaut ini bertaut sampai di padang mahsyar, sampailah sama-sama masuk syurga Allah. Sebab itu tangan yang bertaut ini bukan hanya tautan tangan, tapi juga tautan hati, insya-Allah. Dan kita jangan pelekehkan siapa pun yang kita jumpa, sebab kita tak tahu, mungkin dia yang akan tolong kita di padang mahsyar kelak. Ia berkaitan dengan hadis yang kedua. Nabi SAW bersabda dalam Sunan Ibnu Majah, yang bermaksud, pada hari kiamat ahli syurga dan ahli neraka berbaris-baris. Seorang ahli neraka melewati di hadapan seorang ahli syurga. Lalu ia berkata kepadanya, wahai si fulan, ingatkah engkau suatu ketika dahulu engkau pernah meminta air, lalu aku beri air kepadamu? Ahli syurga itu lalu memberikan syafaat kepadanya. Seseorang yang lain berkata kepada ahli syurga yang lain, ingatkah engkau suatu ketika aku pernah membantumu dalam urusan bab bersuci? Ia lalu memberi syafaat kepadanya. Allahu akbar, subhanallah.
Maksudnya di sini kita faham sahabat di dunia ini boleh jadi sahabat di akhirat dan boleh jadi sahabat sampailah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu buku pertama saya tulis adalah sahabat dunia akhirat. Dan bila saya jumpa puan-puan, tuan-tuan, terutamanya wanita, kalau boleh rasa nak sebut sayang sangat, nak peluk semua, nak bagi tahu saya sayang yang teramat daripada hati yang dalam, dan sayang itu adalah untuk sama-sama sampai masuk syurga Allah. Tidak pernah kita rasa tengok wanita yang seksi ke apa, kita rasa benci. Melainkan kita rasa kesian, lalu kita mendoakan. Kita doakan, ya Allah berilah dia hidayah untuk tutup aurat. Berilah aku hidayah untuk kekal tutup aurat dan sebagainya. Jangan ada rasa benci. Rasulullah tidak pernah benci melihat pelaku maksiat. Maka Rasulullah berdoa, Rasulullah meminta yang baik-baik supaya diberikan hidayah. Allahu Akbar.